Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Khabar anak-anak, we sihat semua? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ini kita sambung sembang-sembang kita surah Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat ke berapa pula hari ni? Ayat yang ketiga ayat yang ketiga. Jadi yang pertama ayat Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Itu ayat yang kita akan sama-sama bincang pada hari ini insya-Allah. Okey, khalaqal insan, khalaqa maksudnya apa dia? Mencipta. Okey, khalaqal insan artinya mencipta manusia. Siapa yang mencipta manusia? Allah. Jelaslah, Allah yang mencipta manusia. Baik, Allah yang Ta'ala yang mencipta manusia daripada apa? Min turab. Jadi manusia ni dicipta oleh Allah Ta'ala daripada tanah. Okey. Tapi hari ni kita dicipta daripada tanah lagi tak? Tak. Hari ni tidak lagi. Manusia yang mula-mula sekali dicipta Allah Ta'ala daripada tanah itu Nabi Adam AS yang dicipta oleh Allah Ta'ala daripada tanah. Okay. Kemudian bila Allah Ta'ala jadikan Adam, Allah Ta'ala jadikan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Maka bila berkahwin, maka lahirlah zuriat-zuriat Nabi Adam sampailah ke kita hari ini. Jadi Allah SWT jadikan manusia. Menjadikan manusia. Kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia? Di antara sebab ataupun objektif sebab antaranya untuk menjadikan manusia ini khalifatan fil ard. Manusia ini sebagai pemerintah pentadbir dunia. Jadi kita dicipta Allah Ta'ala mempunyai tugasan yang besar. Artinya kita sepatutnya memimpin dunia ini. Jadi Allah Ta'ala mencipta manusia ini matlamatnya adalah untuk menjadi khalifah. Jadi menjadikan khalifah di atas muka bumi ini artinya memimpin. Ini bermaksud bahawa apa dia? Bahawa manusia ini sebenarnya mempunyai tugasan yang besar sebenarnya di dunia. Bukan datang sonok-sonok makan, minum, tidur, kahwin, beranak-pinak. Bukan itu saja tugasan manusia. Itu bukan tugasan manusia yang utama sebenarnya. Itu adalah satu perkara lumrah fitrah manusia bila dia bila dilahirkan ke dunia, dia nak makan, masa bagi makan, lepas makan nak pergi toilet, bila makan dia membesar, bila dah membesar dia nak kahwin. Semua nak kahwin kan, contohnya. So itu adalah fitrah yang dilalui oleh manusia. Okay? Tapi tugasan yang sebenar yang Allah Ta'ala jadikan manusia ni, kita semua ni adalah untuk mentadbir muka bumi ini. Mentadbir artinya apa? Artinya dunia yang Allah Ta'ala cipta ni adalah untuk manusia, adalah untuk ditadbir oleh manusia. Artinya adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi itu sebenarnya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahawa ketika mana Allah SWT mengatakan pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah ini pemimpin di atas muka bumi ini. Tapi iblis komplain. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini kata iblis. Bila Allah Ta'ala memberitahu pada seluruh para malaikat daripada masa itu termasuk iblis juga, bahawa aku akan menjadi di atas muka bumi ini khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini. Jadi iblis cakap apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, adakah engkau nak jadikan di atas muka bumi khalifah yang membuat kerosakan di atas muka bumi? Wa yasfiku dima'. Wa yasfiku dima' artinya menumpahkan darah. Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kamilah yang paling banyak membuat tasbih padamu, memuji kamu. Ini sikap iblis. Sikap iblis, walaupun yang bercakap itu, yang berkata-kata itu adalah Allah SWT, ya Allah Ta'ala kata nak jadikan khalifah, tapi iblis protes berdepan-depan dengan Allah SWT
Maknanya dia kata dia lebih hebat. Kamilah yang memuji kamu, kamilah yang membuat tasbih pada kamu. Kenapa kamu nak jadikan Adam? Sebab tak nak jadikan Adam maksudnya. Sebelum ni dicerita pasal Nabi Adam AS. Artinya Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam sebagai manusia yang pertama. Kemudian Nabi Adam lah akan dihantar ke dunia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, memimpin dunia ini. Jadi Iblis rasa dia lebih hebat. Iblis rasa dia hebat kerana dia lah yang banyak bertasbih, banyak memuji Allah SWT. Sedangkan dia kata Adam dan juga anak beranak Nabi Adam ni, anak cucu Adam ni, manusia ni, kita ni, kata Iblis, seolah macam Iblis dah tahu dah. Sifat-sifat manusia ni memang macam tu. Antaranya apa dia? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Maksudnya, adakah kamu nak jadikan Adam dan keturunan dia ni yang banyak membuat kerosakan di atas muka bumi? Jadi hari ini sangat jelas lah. Ada kebenarannya apa yang disebut oleh Iblis. Maknanya Iblis sebut ada kebenaran dia dari satu sudut. Artinya betul manusia ni memang tabiat dia suka buat kerosakan di atas muka bumi ni. Kita tengok hari ni. Dia asal Islam. Asal Islam. Asal Islam lah. Iblis tu asal dia taat pada Allah. Semasa dalam syurga bahkan disebutkan bahawa Iblis kan adalah guru pada para malaikat. Orang yang alim. Iblis ni asalnya. Tapi kenapa dicampakkan keluar daripada syurga? Iblis ada Islam. Jin ada Islam. Jin tu dia punya spesies lah. Maknanya keturunan-keturunan daripada Iblis tu, maka dia ada keturunan-keturunan ni. Yang syaitan tu yang jahat. Dia keturunan jin apa semua sekali itu sama lah. Yang dibuat daripada api. Iblis, jin ni dia dibuat daripada api. Okey. Tapi jin dia ada dua bahagian. Ada yang Islam, ada yang tak Islam. Okey. Yang jahat tu namanya syaitan. Okey. So dia ada. Dia pun jin pun akan masuk syurga. Sama macam kita kalau dia yang soleh. Sebab tu dalam Quran Allah Taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembah aku. Artinya jin itu termasuk daripada makhluk Allah Ta'ala yang juga ditaklifkan. Artinya yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab tertentu seperti solat, ibadah lain dan sebagainya. Okay? Baik. Jadi Iblis protes kepada Allah SWT. Dia kata, kenapa kamu nak jadikan manusia ni, manusia yang memang sikap dia ni suka membuat kerosakan di atas muka bumi. Ini kerosakan yang berlaku, perang, siapa punya kerja? Manusia lah. Yang bunuh ratus-ratus ribu di Syria tu, Bashar Assad tu, manusia. Tapi bunuh tak? Bunuh manusia ramai. Kau tengok Amerika menyerang Afghanistan, menyerang situ-sini, menakluk. Contohnya, di Afghanistan tu bunuh orang. Kalau dia tengok di Israel, di Gaza, ribuan orang mati, dibunuh dan sebagainya. Sama manusia tu. Itu perangai manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang tak beriman. Manusia yang kufur, yang tidak beriman pada Allah SWT. Ini di antara sikap manusia. Wa yasfiqud dima', dan juga menumpahkan darah. Tengok ini, kes bunuhnya, kes macam-macam kes kematian banyak berlaku kan. Jadi disebutkan bahawa virus yang ada sekarang, virus corona ni pun, coronavirus ni, COVID-19 ni pun disebutkan sebagai ciptaan manusia. Manusia yang mencipta. Kadang-kadang banjir pun disebabkan oleh manusia. Macam mana banjir disebabkan oleh manusia? Banjir boleh tak manusia yang buat? Macam-macam lah dia buat. Kadang buang sampah merata-rata. Buang sampah tu pun menyebabkan banjir tu. Bila banyak sampah, sampah dibuang merata-rata, tidak dibuang di tempat yang betul, maka sampah itu akan tersumbat dekat saluran air. Bila saluran air tersumbat, maka air naik. Hujan tu sepatutnya, hujan yang ada, yang turun sepatutnya dia boleh mengalir terus ke laut contohnya dengan saluran yang ada. Tapi oleh kerana dia tersumbat, kalau ada tangan-tangan manusia, maka akhirnya dia banjir kilat tu, sebutkan banjir kilat. Contoh di Kuala Lumpur selalu berlaku banjir kilat. Ini perbuatan manusia. Ini negara-negara, banyak negara dengan rasuahnya, dengan penipuannya, itu kerosakan-kerosakan yang berlaku. Negara jadi miskin bukan kerana negara itu miskin, tapi negara itu miskin kerana apa? Kerana harta-harta kekayaan negara dirompak oleh pemimpin-pemimpin dia. Jadi kita tengoklah apa yang berlaku sebelum ini. Di Malaysia sendiri pun banyak.
Ini sifat manusia. Ya. Tapi manusia yang sebegini sebenarnya tidak banyak. Dia tidak banyak. Ya. Artinya kalau kita tengok sebenarnya manusia yang baik itu lebih banyak daripada manusia yang tak baik secara umumnya. Ya, kalau tengok hari ini kita pergi berjalan keluar ke mana-mana, pada umumnya kita selamat. Tapi dalam keadaan tertentu ada orang yang jadi masa ragut contohnya. Peragut ramai tak? Tak ramai peragut. Kalau peragut lebih ramai daripada apa namanya mangsa, hancur lebur lah masyarakat ni. Ya. Pergi sekejap, 2 langkah ragut. Mesti tu kena tampar, kena pukul, tak ada. So kita, Abi sendiri pun personally jarang jumpa ya, pergi ke bandar ke pergi mana ke, tengok pergi nampak peristiwa rompakan, pencurian apa saja, jarang kita nampak depan-depan. Artinya jumlah dia tak banyak. Cuma masalahnya apa dia? Masalahnya memang penjenayah ni tak ramai. Ya, penjenayah memang tak ramai, tetapi kesan dia sangat besar. Bayangkan kalau di kalangan manusia ni, dalam taman kita ada seorang perogol bersiri. Contoh, perogol bersiri. Dan dia datang bila? Malam-malam. Dia datang malam-malam macam orang minyak tu. Dulu kecoh, pasal cerita orang minyak yang datang pergi merogol dan sebagainya. Bayangkan dia katakan ada di taman ini. Agak-agak macam mana perasaan dia? Anak-anak risau tak? Takut kan? Bunyi sikit gitu kan, padahal tikus dia pun dah risau. Sebab apa? Sebab ada satu orang perogol bersiri contoh, ataupun ada pembunuh bersiri. Kita nak keluar rumah pun rasa takut. Jadi orang jahat ni sebenarnya tak ramai, tapi kesan dia sangat besar. Baik, itu jahat dari sudut apa dia? Jahat dari sudut perbuatan jenayah lah. Tapi jahat dari sudut yang lebih besar ialah jahat tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi manusia ni ada ramai di kalangan manusia yang jahat. Jahat tu dari bukan sudut pandangan manusia, jahat dari sudut pandangan Allah. Kenapa dia jahat dari sudut pandangan Allah? Kerana dia tidak beriman kepada Allah. Dia kufur kepada Allah. Dia tak tunduk kepada Allah Taala. Dia melakukan syirik kepada Allah Taala. Itu manusia yang paling jahat. Ya. Manusia yang paling jahat pada pandangan Allah ialah manusia yang ingkar dan tak patuh pada dia. Yang kufur, yang syirik. Allah Ta'ala jadikan dia, Allah Ta'ala berikan rezeki pada dia, bagi peluang dia hidup, bagi peluang dia kesihatan, bagi harta benda. Kemudian dia kufur kepada Allah, pergi sembah yang lain daripada Allah. Tak marah ke? Sangat marah lah. Kalau contoh macam ni lah, Abi kat rumah dengan Umi, jaga anak-anak daripada kecil, kan? Daripada awal, daripada mula lahir, Umi lahirkan, membesarkan anak, bagi makan, bagi minum, bagi pakaian, pergi pelajaran. Tiba-tiba balik rumah, wah, tunjuk something. Contoh kan? Contoh. Tapi taklah anak-anak, alhamdulillah semua baik-baik, soleh-solehah belaka, insyaAllah. Ya apa? InsyaAllah kan? Tiba-tiba balik, buat something. Balik masuk, bagi salam. Contohlah ni, contoh. Ni gambaran umum. Katalah, seorang anak balik, sekarang ni dah jadi kaya, jadi jutawan. Konon, insyaAllah. Tapi tak jadi macam tu lah. Contoh saja, contoh. Tiba-tiba balik rumah, Abi duduk, Umi dekat depan tu. Masuk, ketuk pintu. Kuat ketuk pintu kunci kan. Buka pintu. Allah. Siapalah balik kan, anak Abi, Umi kan. Buka, kena. Abi pun pergilah. Abi masa tu dah tua kan. Dia sebelahan buka pintu kan, kaki belakang kan dah tua kan. Buka. Kena marah dekat anak Allah. Apa ni lambat ni? Lembab. Allahu Akbar. Anak pakai kereta kereta mewah kan. Ferrari kat luar contohnya kan. Ya apa Marah. Pergi. Pergi, ni buat air. Allahu Akbar. Bayangkan apa? Anak yang pernah kita jaga, Umi lahirkan daripada kecil, berbesar, tiba-tiba itu yang dia buat pada Umi. Rasa macam tak sedih tak? Sedih tak Umi kalau itu dia buat Umi? Kan? Bisa sedih lah. Marah tak? Marah lah. Itu baru manusia yang cuma bagi apa sangat. Tak adalah banyak sangat apa benda pun.
Ya, seorang-seorang anak tu agak-agak berapa ribu lah seorang-seorang. Cuba kira sikit ya. Kurang lebih. Kalau belanja seorang anak daripada kecil, katakanlah 200 sebulan. Contoh-contoh 200 sebulan, setahun berapa? 2,400. Kalau dia hidup 10 tahun, 24,000. Kalau hidup 20 tahun, 48,000. Okey. Kos untuk menjaga anak seorang lebih kurang, kalau dia hidup umur 20 tahun, lebih kurang 50,000 ataupun lebih satu orang anak. Lebih kurang Itu tak termasuk yang lain-lain. Itu simple calculation. Perkiraan yang simple je. Seorang belanja RM200. Contoh. Bukan nak cerita pasal duit tu tak. Tapi nak ceritanya itulah di antara kos yang perlu dikeluarkan. Tak banyak. Ya, tak banyak. Tidak ada masalah pun. Bukan nak ukit nak cerita. Apa ingat apa dah belanja RM50,000, RM100,000 pada apa tahu. Bukan. Maksudnya Nabi nak cerita, kalau dibandingkan dengan Allah yang mencipta manusia, nak banding dengan apa yang Nabi bagi, Nabi belanja, yang Umi buat, jauh langit dan bumi. Tak boleh nak beza pun. Sebab Allah Ta'ala itu memberikan nyawa pada manusia daripada tak ada. Ya, daripada tak ada menjadi ada. Lahir ke dunia, membesar dengan kesihatannya, dengan rezekinya, dengan segala-galanya. Dan dengan keluarga, berada dalam keadaan suasana macam ni, alhamdulillah, semua itu Allah Ta'ala bagi, semua dia bagi. Tiba-tiba kufur dan engkar pada dia. Subhanallah. Sebab itulah Allah SWT, ya, tabiat ataupun memang sifat Allah SWT, kalau dia sayang dengan manusia, dia sangat sayang. Dan tidak ada makhluk yang boleh memberi kasih sayang sama seperti kasih sayang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ataupun hamba-hamba yang dikasihi. Ya, macam mana Allah Ta'ala tunjukkan kasih sayang dia? Di syurga, bukan dunia. Dunia bukan tempat Allah Ta'ala tunjukkan rahmah dia sebenar. Rahmah dia sebenar adalah terletak di akhirat, di dalam syurga dia. Ya, itu rahmah yang sebenar. Dunia ni dia bagi semua. Walaupun dia marah, orang kafir yang tak sembah Allah, yang melakukan syirik pada Allah, Allah Ta'ala marah, murka, tapi Allah Ta'ala bagi peluang dia hidup. Itu rahmah Allah Ta'ala di dunia. Tapi di akhirat, orang macam akan dicampakkan Allah Ta'ala dalam neraka. Artinya Allah Ta'ala itu sabur, maha penyabar. Maha penyabar tu maksud apa? Maksudnya Allah Ta'ala tak terus seksa manusia. Walaupun dia buat salah, walaupun dia buat maksiat, walaupun dia membunuh, walaupun dia melakukan kesyirikan pada Allah Ta'ala tak terus hukum. Ya, itu saburnya Allah, maha penyabar Allah Ta'ala itu. Kalau kita tu penampal, marah ya, betul, rotan ke apa benda, tapi Allah Ta'ala tak buatlah apa benda pun di dunia ni. Allah Ta'ala maknanya menanggungkan segala apa yang dilakukan oleh manusia. Mana balasan itu dibagi kemudian. Ya. Kemudian kalau Allah Ta'ala sayang, dia akan masukkan dalam syurga. Tidak ada balasan yang lebih hebat daripada itu. Tak boleh digambarkan. Ya, sehingga kan di dalam satu hadis, a'adatul ibadiyal mu'minin ala ibadiyal salihin, a'adatul ibadiyal salihin ma la 'ainun ra'at. Ini balasan Allah Ta'ala. Ini dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala sebut, aku sediakan bagi orang yang hamba-hambaku yang salihin, itu yang salih dan salihat, ma la 'ainun ra'at. Satu nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata. Maknanya kalau kita pernah tengok tempat yang tadi cakap itu, Switzerland sangat cantik kan. Pernah tengok tak dengan mata? Pernah tengok dengan mata. Habis sendiri. Artinya kalau habis kata itu cantik, itu bukan lagi cantik kalau nak bandingkan dengan balasan di akhirat. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga. Orang cerita pasal makanan sedapnya, ya Allah, sedap. Kita boleh dengar meleleh dia kan. Sedapnya satu makanan tu, ya Allah. Jauh lagi pun dah nampak dah meleleh dia, contohnya. Kan? Orang cerita pasal makanan sedap lah. Kalau boleh lagi didengar ceritanya, maka itu bukan lagi balasan akhirat. Wala udhunun samad wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintaslah hati manusia. Buatlah imagination apa benda, tempat yang cantik, kita pun bayang tempat yang sangat indah, istana dengan emas permata, Masya Allah, di bawahnya air mengalir,
Ada istana yang besar, yang cantik, di bawahnya mengalir air. Masya Allah, ada ikan-ikan, kita gambar. Selagi mana kita boleh gambarkan dalam pemikiran kita, selagi itulah ia tidak sama dengan apa yang ada di akhirat. Dahsyat tak? Allah bagi, itu bila Allah Ta'ala sayang pada manusia, dia sangat sayang. Tapi bila Allah Ta'ala murka dengan Allah Ta'ala akan azabkan manusia seazab-azabnya, dan satu azab yang tidak pernah dilakukan kepada dilakukan oleh mana-mana manusia di atas dunia ini. Manusia hari ini buat apa? Manusia hari ini kalau dia marah, dia bunuh. Berapa kali dia boleh bunuh? Sekali je, mati habis lah. Kalau pun dia marah macam mana, dia cincang mayat tu. Tapi mayat tu sakit tak? Mayat tu dah mati, tak sakit dah. Itu je lah. Itu je yang boleh dibuat manusia. Mungkin dia kalau tempat-tempat setengah tempat, ada yang perempuan dirogol. Kemudian setengah-setengah tu yang jahat dia congkel mata. Manusia kalau dia zalim, dia potong telinga, dia potong anggota semua sebelum mati, sampai orang tu mati. Habislah. Itu je. Ataupun dibakar. Mungkin manusia bakar, ada bakar hidup-hidup. Okey. Mati. Artinya apa dia? Artinya ada hujung tak? Ada hujung. Ada hujung dia. Mana manusia ni kalau dibuat, dia menyeksa manusia atau binatang juga, dia ada limit. Mati, sampai mati je. Habis mati, habis. Itu je. Itu je limit yang boleh dibuat manusia kalau untuk menyeksa manusia. Tapi Allah tak. Allah buat macam ni manusia di akhirat. Orang yang kufur ini, dia masuk dalam neraka, bakar. Selepas bakar, dikembalikan kulitnya balik. Nampak tak? Dikembalikan kulit supaya apa? Supaya mereka liyadzuqul azab, supaya mereka terdapat merasai azab Allah. Bakar, habis, terbakar ni semua sekali dengan azab seksa yang dahsyat. Allah Ta'ala barukan balik kulit dia. Sebab apa? Supaya dia dapat merasa azab yang baru. Berterusan. Kalau orang yang kufur itu, orang yang kafir, dalam neraka begitulah. Ada tak boleh buat siapa-siapa? Tak ada. Hanya Allah Ta'ala yang boleh buat macam tu. Dan dia campak dalam neraka, dia bagikan minuman yang maknanya bila minum daripada air tembaga, air besi dan sebagainya, air yang menggelegak. Ada tak orang buat? Mungkin ada dia, tapi lepas tu akhirnya mati. Tapi di akhirat tak mati. Terlalu dahaga minum air daripada tembaga. Dia telah terpaksa minum juga, terbakar habis ni. Kerana dahaga minum, lapar, makan buah zakum, makan habis terbakar. Tapi makan lagi, tak mati. Ada dapat lagi, dibuatkan, dia kembalikan balik pada asal dia bakar lagi, dia minum lagi dengan air tembaga, dia minum, makan lagi dengan buah zakum. Subhanallah. Tengok azab Allah. Jadi Allah Ta'ala ni buat manusia, kemudian Allah Ta'ala bagikan akal fikiran, Allah Ta'ala bagikan kaedah-kaedah macam mana nak pergi ke syurga. Allah Ta'ala ajar kita, Allah Ta'ala turunkan Nabi SAW untuk mengajar kita, nak tunjukkan kita pada jalan yang mana yang patutnya kita ambil untuk kita menuju syurga Allah SWT. Jadi manusia ni sebenarnya banyak kelemahan-kelemahan dia. Allah Ta'ala tahu manusia ni banyak kelemahan dia, tapi Allah Ta'ala itu kita juga tahu Al-Ghafur. Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi kita manusia ni memang banyak kekurangan. Tapi jangan kita serahkan maknanya segala-galanya. Akuilah saya ni lemah, saya ni tak pandai, saya ni iman tak kuat, sebab tu saya buat maksiat. Tak boleh. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berikan akal manusia kepada akal. Allah Ta'ala memberikan akal pada manusia untuk dia memilih yang mana baik, yang mana buruk. Mana barang siapa yang melakukan amal salih, fali nafsi, faman amila salihan fali nafsi. Maka siapa yang buat kebajikan, buat amal salih, maka ia kembali kepada dirinya. Faman asa'a fa'alaiha, barang siapa yang membuat benda-benda yang buruk, maka dialah yang menanggung beban dia. Okey? Dialah yang akan menanggung kesal dia di hadap akhirat nanti. Jadi anak-anak yang kasih sekalian, cukup. Okeylah. Rasanya dah cukup. Betul boleh kita? Okey, rasanya cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah
tazkirah ringkas kita insya-Allah berkaitan dengan manusia yang berkaitan dengan kita semualah. Dengan kita semua, kita doa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni manusia-manusia yang terpilih, manusia-manusia yang terpilih, yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga Allah SWT, kita dan juga semua umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi itu saja yang baik daripada Allah SWT, yang lumayan pula ala kelemahan Nabi sendiri. Kita mahu ya banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sayyidina insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.